Assalamualaikum. Kami dari Kumpulan 2 akan membentangkan falsafah pendidikan kebangsaan dan peranannya dalam membentuk masyarakat sejahtera. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Nurul Arisha binti Badrul Hisham, Nur Alia Husna binti Sa'dun dan Siti Nur Maisarah binti Jeffrey. Pembentangan ini mengandungi pengenalan, objektif kajian, peranan falsafah pendidikan kebangsaan dalam membentuk masyarakat sejahtera, kesimpulan dan rujukan. Falsafah pendidikan kebangsaan merupakan asas dan panduan kepada pembangunan pendidikan di Malaysia serta semua aktiviti pendidikan dan persekolahan di Malaysia mestilah selaras dengannya. Prinsip dan nilai asas yang menjadi dasar dan membentuk sistem pendidikan Malaysia pada setiap peringkat juga dapat diungkapkan dengan lebih jelas melalui falsafah pendidikan kebangsaan. Menurut Akta Pendidikan 1996, Akta 550, pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Seterusnya, objektif kajian. Kajian ini dilakukan untuk mengenal pasti maksud falsafah pendidikan kebangsaan di Malaysia dan peranannya dalam membentuk masyarakat sejahtera dengan lebih mendalam. Kajian ini juga dilakukan untuk menambah ilmu pengetahuan serta memberi pendedahan tentang kepentingan falsafah pendidikan kebangsaan kepada pelajar di samping menghargai jasa para pendidik di Malaysia. Berdasarkan Pusat Perkembangan Kurikulum dalam Kementerian Pendidikan Malaysia 2001, falsafah pendidikan kebangsaan memainkan peranan yang sangat penting seperti sebagai panduan kepada segala usaha untuk mengembangkan dan memajukan pendidikan, sebagai rujukan untuk membantu para pendidik memahami sistem pendidikan negara, sebagai bimbingan untuk para pendidik semasa mereka melaksanakan tugas-tugas pendidikan, sebagai dasar dan pertimbangan asas untuk menentukan kurikulum, bahan-bahan pelajaran dan strategi pengajaran dan pembelajaran, sebagai pengawal ke atas aktiviti penyelewengan daripada dasar pendidikan dan untuk menghilangkan salah faham, keraguan atau pertelingkahan dalam sebarang usaha melaksanakan tugas ataupun aktiviti pendidikan. Peranan yang pertama ialah sebagai panduan kepada segala usaha untuk mengembangkan dan memajukan pendidikan. Pendidikan di Malaysia akan dapat diperkembangkan lagi serta dimajukan apabila falsafah pendidikan kebangsaan dihayati dan digunakan sebagai rujukan dan panduan kerana falsafah pendidikan kebangsaan adalah asas untuk mengendalikan segala perkara yang berkaitan dengan pendidikan di Malaysia, justru dapat mencipta sejarah dan evolusi pendidikan oleh para pendidik di Malaysia. Amalan pendidikan terbaru juga dapat dijelaskan secara rasional sekaligus para pendidik dapat membimbing trend pendidikan masa akan datang melalui falsafah pendidikan kebangsaan. Sebagai contoh, pada era pandemik ini, para pendidik tidak berputus asa menggunakan teknologi moden untuk membantu para pelajar agar mereka dapat mencapai intipati falsafah pendidikan kebangsaan. Oleh itu, falsafah pendidikan kebangsaan hendaklah diterapkan ke dalam diri setiap para pendidik agar pendidikan di Malaysia dapat berkembang dan menjadi lebih maju mengikuti peredaran zaman. Yang kedua adalah sebagai rujukan untuk membantu para pendidik memahami sistem pendidikan negara. Warga pendidik perlu mempunyai pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem pendidikan negara supaya mereka juga dapat membantu mencapai maktamat falsafah pendidikan kebangsaan. Ini kerana sekiranya guru, pensyarah dan warga pendidik yang lain dapat memahami sistem pendidikan negara, mereka juga dapat mendidik dan membantu pelajar menjadi insan yang cemerlang. Justru itu, falsafah pendidikan kebangsaan amatlah penting dan boleh dijadikan rujukan kepada warga pendidik untuk lebih memahami sistem pendidikan negara. Sebagai contoh, kurikulum standard sekolah rendah KSSR dan kurikulum standard sekolah menengah KSSM yang komprehensif dirangka untuk mendidik murid menjadi insan yang berdaya saing pada masa hadapan.
Peranan pendidik amatlah penting untuk memahami konsep KSSR dan KSSM supaya dapat membantu murid mencapai matlamat mereka. Seterusnya adalah sebagai bimbingan untuk para pendidik semasa mereka menjalankan tugas-tugas pendidikan. Tanggungjawab pendidik bukan sahaja di dalam bilik darjah, tetapi juga berkaitan dengan tugas selain daripada mengajar, seperti dilantik sebagai guru disiplin yang bertanggungjawab untuk menyelaras, mengubah dasar dan peraturan sekolah, serta merancang aktiviti yang boleh dijalankan untuk memberi kesedaran tentang disiplin pelajar. Pemahaman warga pendidik tentang falsafah pendidikan kebangsaan dapat membantu mereka melaksanakan tugas pendidikan dengan adil dan saksama. Ini kerana misi yang dijalankan adalah untuk memberi kepercayaan kepada mereka untuk menjadikan sekolah sebagai tempat pendidikan. Menjalankan tugas secara sambil lewa boleh memberi kesan negatif kepada pendidikan negara. Contohnya, seorang pelajar lelaki memasang kamera pada pen dan diletakkannya di dalam tandas pelajar perempuan. Jika guru-guru bertanggungjawab dan mengambil serius, perkara seperti ini tidak akan berlaku. Kerana selain menjadi pendidik, para pendidik juga merupakan ibu bapa kedua kepada pelajar. Oleh itu, falsafah pendidikan kebangsaan amat wajar dijadikan bimbingan kepada para pendidik untuk melakukan tugas-tugas mereka. Yang keempat, sebagai dasar dan pertimbangan asas untuk menentukan kurikulum, bahan-bahan pelajaran dan strategi pengajaran dan pembelajaran. Sebuah perancangan untuk menentukan kurikulum, bahan-bahan pelajaran dan strategi pengajaran dan pembelajaran perlu dilakukan sebelum sesebuah pembelajaran dimulakan. Para pendidik perlulah memastikan bahan-bahan pelajaran yang disediakan bersesuaian dengan tahap pengajaran yang akan diajar kepada pelajar agar mudah dipahami oleh pelajar tersebut. Misalnya, silibus pelajaran tentang perubahan iklim. Para pendidik yang mengajar mata pelajaran seperti geografi, sains, sejarah serta reka bentuk teknologi RBT perlu memastikan silibus yang diajar itu menepati keperluan pembelajaran para pelajar. Para pendidik juga perlu memastikan bahan pelajaran dan strategi pengajaran agar sejajar dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Yang kelima adalah sebagai pengawal ke atas aktiviti penyelewengan daripada dasar pendidikan. Isu penyelewengan daripada dasar pendidikan adalah tidak wajar terjadi jika seseorang itu menghayati nilai falsafah pendidikan kebangsaan yang mana bertujuan untuk membentuk potensi diri dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani berdasarkan kepercayaan kepada agama masing-masing. Salah satu isu yang sering dikaitkan dengan aktiviti penyelewengan adalah isu soalan SPM yang bocor pada hampir setiap tahun. Sebagai contoh tular satu video pada bulan Februari 2021 di mana seorang guru memberi soalan bocor SPM kertas sejarah kepada sekumpulan pelajar dalam kelas beliau. Isu ini juga boleh dikaitkan dengan aktiviti penyelewengan yang mana melibatkan amanah dan integriti seorang guru dalam menjalankan tugas. Walau bagaimanapun, isu ini tidak patut terjadi dan tindakan daripada pihak berwajib haruslah dilakukan demi mengelakkan isu ini terjadi lagi pada masa akan datang. Seterusnya adalah untuk menghilangkan salah faham, keraguan ataupun pertelingkahan dalam sebarang usaha melaksanakan tugas ataupun aktiviti pendidikan. Individu yang menghayati maksud falsafah pendidikan kebangsaan akan selalu berwaspada dengan tindak tanduk dan percakapan demi mengelakkan sebarang salah faham yang boleh mengganggu usaha untuk melaksanakan aktiviti pendidikan. Sekolah juga boleh dikategorikan sebagai tempat kedua untuk membentuk sasiah diri, adab dan keterampilan diri yang baik. Walau bagaimanapun, aktiviti pendidikan itu sendiri bukanlah subjek apa yang diajar di sekolah, tetapi juga ia sama-sama akan membentuk kepribadian sendiri pelajar dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Isu yang boleh dikaitkan adalah kes buli yang melibatkan seorang pegawai kadet laut UPNM, Allahyarham Zulfarhan Osman Zulkarnain yang telah menjadi mangsa buli oleh rakan penuntut institusi yang sama. Kejadian ini berpunca daripada salah faham antara mangsa dan tertuduh. Kejadian ini telah mengganggu usaha aktiviti pendidikan kerana nama UPNM itu sendiri telah pun tercalar. Kes buli sebegini tidak wajar terjadi jika seseorang itu menghayati maksud falsafah pendidikan kebangsaan yang mana bertujuan untuk membentuk potensi diri dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Kesimpulannya, falsafah pendidikan kebangsaan bertujuan untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan.
Jelaslah di sini bahawa pendidikan itu tidak boleh diukur daripada segulung ijazah yang dimiliki, tetapi juga pembangunan diri sendiri secara menyeluruh dan bersepadu dalam mewujudkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Sekian, terima kasih.